Assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang mana kita akan terus membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, kerana ia merupakan imaduddin, merupakan tiang agama. Maka dengan sebab itu kita perlu pastikan bahawa kita dapat melaksanakannya dengan tepat dan betul, dan juga berdasarkan apa yang telah diajarkan kepada kita oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga macam biasa, tuan-tuan sekalian, kita akan membincangkan separuh yang pertama, saya akan bagi input-input yang berkaitan dengan perbincangan kita. Dan seterusnya, selepas daripada itu, kita akan buka ruang kepada perbincangan dan persoalan yang akan dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita dapat memahami topik kita, tajuk kita dengan lebih baik, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya nak membincangkan tentang sunat-sunat dalam solat, ialah tentang bagaimana satu hadis daripada Imran bin Husain. Imran bin Husain, dia kata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli wa huwa qa'id. Dia kata, aku bertanya Nabi SAW tentang salat seseorang itu dalam keadaan dia duduk. Dia kata, aku tengok ada seorang ni dia solat tapi dia duduk. Macam mana ni? Lalu kata Nabi SAW, man salla qa'iman fahuwa afdal. Sesiapa yang salat secara berdiri, itulah yang paling afdal, yang paling utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Sesiapa yang solat secara duduk, maka dia akan mendapat pahala separuh daripada solat secara berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan sesiapa yang solat dalam keadaan tidur, dalam keadaan berbaring, maka dia mendapat pahala separuh daripada solat dalam keadaan duduk. Baik, jadi apa maksud daripada hadis ini? Kadang-kadang ada orang dia confuse. Dia duk ingat, oh kalau macam tu, solat secara duduk ni boleh. Tetapi dia mendapat pahala separuh sahaja daripada solat secara berdiri. Sebenarnya perlu dipahami bahawa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW itu adalah solat sunat. Bukan solat wajib. Adapun solat wajib, memang tidak boleh sengaja nak pergi duduk, tak boleh. Bahkan ia membatalkan solat. Kalau seseorang itu, dia terus solat lah kadang duduk, sedangkan dia mampu berdiri. Contohnya seorang wanita yang mengandung 8 bulan setengah. Mungkin dia punya syarat mengandung. Jadi mungkin dia tak larat. Betul dia tak larat. Tetapi apakah dia boleh berdiri? Itu persoalannya. Apakah dia boleh berdiri? Bolehlah berdiri sebentar, tapi tak boleh berdiri lama. Maka oleh kerana dia solat wajib, dia solat fardu, maka dia wajib berdiri. Bila dia berdiri sebentar, tiba-tiba dia tak larat, mungkin perut rasa macam makin turun, maka waktu tu barulah dia duduk. Sebab itu solat fardu. Jadi dia tak boleh simply terus ambil kursi, duduk atas kursi. Solatnya tidak sah kalau melibatkan solat fardu. Namun begitu, kalau solat sunat, maka itulah yang kita sebut tadi ni, dalam hadis tadi ni. Maknanya boleh dia duduk. Walaupun dia mampu berdiri, tapi dia tak nak berdiri, dia nak duduk, maka boleh. Cuma pahala kurang sikit lah. Kurang tu sebab apa? Sebab dia mampu berdiri, tapi tak nak berdiri. Begitu. Berbeza dengan orang yang memang tak mampu berdiri. Maka bila tak mampu berdiri, dia duduk, maka dia dapat pahala sama lah. Sebab dia memang tak mampu berdiri pun. Tetapi dalam keadaan orang yang mampu berdiri, tetapi dia tak berdiri, dia duduk dalam solat sunat. Saya ulang sekali lagi, dalam solat sunat, bukan solat fardu, maka dibolehkan.
Cumanya dapat pahala separuh daripada solat secara berdiri. Begitu juga kalau dia selepas dia ambil wudu, sebagai contohnya, nak tidur. Biasanya kita sebelum tidur, kita ambil wudu dulu. Hari tu ambil wudu, terus tarik kain selimut. Terlupa nak solat witir. Biasa, kadang-kadang kita solat witir sebelum tidur. Maka kita rasa malas dah nak bangun. Kan? Maka kita boleh solat, oleh kerana solat witir itu termasuk dalam solat sunat, maka boleh ketika itu untuk kita solat secara berbaring. Dalam keadaan kita dah tarik selimut, pastikan tutup aurat. Kan? Tarik selimut, tutup aurat dengan selimut pun boleh. Maka kita pun tunaikanlah solat witir dalam keadaan berbaring, dalam keadaan mengiring, menghadap kiblat. Maka dibolehkan. Cuma pahala kurang sikit lah sebab kita mampu duduk, kita mampu berdiri, tetapi kita saja nak malah lah nak duduk, nak berdirinya, maka kita solat kita tetap sah, kita dapat pahala di atas solat kita, cuma kurang sikit daripada orang yang solat dengan lebih proper. Jadi maknanya di situ menunjukkan kepada kita itu hanya merujuk kepada solat sunat sahaja. Bukan solat wajib. Bukan solat wajib. Adapun solat wajib, wajib kena ikut kemampuan. Macam Nabi kata, salli qa'iman, solatlah berdiri. Wa illam tastati', kalau tak mampu, faqa'idan, barulah solat secara duduk. Wa illam tastati' fa'ala jambin, kalau tak mampu duduk, barulah solat secara berbaring. Jadi itu dia punya step-step dia. Adapun solat sunat, memang boleh kalau kita saja-saja solat zuhur lah, kalau duduk, boleh, tidak ada masalah. Baik. Perempuan yang dirahmati Allah, itu sebagai satu mukadimah yang kita lihat daripada hadis Nabi SAW untuk kita jadikan panduan. Sekarang kita nak lihat apakah perkara-perkara sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat ni, perempuan, tuan-tuan dan perempuan sekalian, dia adalah perkara-perkara yang tidak menjejaskan solat kalau kita tidak melakukannya. Cuma dihukumkan sebagai makruh. Makruh lah. Sebab perkara sunat dalam solat ni, bila kita buat, kita dapat pahala. Jadi kalau kita tak buat, tak dapat pahala. Jadi dengan sebab itulah makruhnya itu. Bila mana kita meninggalkannya, dia tak berdosa tapi tak dapat pahala. Sebab itu dipanggil sebagai makruh. Namun begitu, dia bukanlah melibatkan perkara yang membatalkan solat. Dia tak batal solat sebab dia hanya perkara sunat. Sebab kadang-kadang ada orang dia confused. Dia bertanya saya banyak. Ustaz, saya lepas Fatihah saya tak baca surah, adakah batal solat saya? Suka kita sebut bahawa bila kita sebut sunat dalam solat ni, dia tidak melibatkan batal solat, tidak. Solatnya tetap sah. Dia hanya melibatkan pahala saja, melibatkan kelebihan. Bonus tambahan, itu sahaja. Dia bukan melibatkan batal ataupun tidak, sebab dia bukan rukun. Dia adalah sunat. Maka dengan sebab itu, sebagai orang yang menunaikan solat, kita kena betul-betul pastikan kita boleh membezakan mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang rukun, mana yang tidak di dalam solat. Janganlah kita hanya mengikut sahaja, mengikut orang sahaja. Sejak sekian lama orang kata itu wajib, kita pun kata wajib. Sedangkan kita sendiri tidak mengetahui. Sedangkan kalau kita bilang satu-satu tu, kita boleh beza sebenarnya. Kita boleh beza atau betul tak, daripada kita start takbiratul ihram sampai kita bagi salam. Segala perbuatan kita dalam solat tu, kita boleh beza tak mana rukun, mana sunat dan sebagainya. Jadi pada kali ini, saya nak bawa kepada contoh dalam solat kita, daripada kita takbiratul ihram sampai kita bagi salam. Saya nak nyatakan supaya lebih jelas mana yang rukun, mana yang sunat. Dan sunat tu pula ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Sunat ab'ad melibatkan sujud sahwi. Sunat hayat tidak melibatkan sujud sahwi. Adapun tinggal rukun, tak ada kena-mengena sujud sahwi, batal terus. Begitu keadaannya. Sunat ab'ad maknanya kalau kita tertinggal, disunatkan, bukan diwajibkan, disunatkan kepada kita untuk sujud sahwi bagi menampung. Kerana sunat ab'ad tu dikira sunat besar. Sunat besar. Jadi rugilah kalau tinggal. Jadi kalau kita tinggal tu, maka disunatkan pula kepada kita untuk sujud sahwi. Tetapi oleh kerana dia perkara sunat, dia tetap tidak membatalkan solat kalau kita tak sujud sahwi. Itu sunat ab'ad. Manakala sunat hayat, sunat hayat ni maknanya tak dituntut. Kalau kita tinggal pun tinggal lah. Kita tak buat pun tak buat lah. Tak perlu sujud sahwi. Tak ada kaitan. Bahkan kalau kita sujud sahwi, hanya kerana kita melaksanakan sunat hayat, maka solat kita batal. Kita menambah satu rukun sujud pula di dalam solat. Jadi maknanya itu sesuatu perkara yang perlu diperhalusi. Baik.
Kita mula dengan daripada awal. Berdiri betul tu kita telah rukun kan, niat tu rukun. Okey, kita telah bincang rukun sebab kita dah bincang sebelum ni. Kita takbiratul ihram tu juga rukun. Okey. Yang sunat yang pertama, sunat hayat, yang kalau tinggal pun tak apa, yang tak kena sujud sahwi, sunat hayat ialah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kita angkat kedua-dua belah tangan kita berbetulan dengan bahu. Angkat tangan itu adalah sunat. Kalau satu hari itu kita tak angkat tangan, kita sebut Allah Akbar, ya Allahu Akbar, kita angkat tangan lurus je. Kan? Tak angkat pun. Maka solat kita tetap sah. Sebab apa? Sebab angkat tangan itu bukan wajib. Angkat tangan itu adalah sunat. Baik, itu yang pertama. Sunat hayat. Sunat hayat di mana kalau kita tinggal pun tak apa. Tapi kalau kita buat lebih baiklah dapat pahala. Yang kedua, kita qiyam tangan kanan atas tangan kiri. Ataupun bahasa Melayu dia panggil bersedekap. Bersedekap. Ataupun senang fahamnya, qiyam tangan kanan atas tangan kiri. Itu juga adalah sunat. Dengan meletakkan kat dada. Dada kat mana? Atas pusat sikit dan ke kiri. Tempat letaknya jantung hati kita. Itu. Mengikut mazhab Syafi'i, di situlah tempat kita letak tangan kita. Bila mana kita angkat, kita letak tangan kanan atas pergelangan tangan kiri, kita letak atas pusat ke kiri sikit, tempat jantung hati kita. Agak situ. Itu adalah sunat hayat juga. Yang insyaAllah kita buatlah untuk kita memperoleh pahala. Walaupun kalau tak buat pun, macam kita sebut tadi, tak menjejah apa-apa, tetapi benda sunat ni baik kita buat. Baik, seterusnya apa? Seterusnya kita membaca doa iftitah. Doa iftitah juga adalah sunat. Sunat hayat. Dan bacaan doa iftitah ni tak perlu kepada bismillah. Sebab ada orang kadang-kadang ada bismillah juga untuk baca doa iftitah. Tidak, dia tak perlu pada bismillah. Sebab bismillah itu pembukaan. Sedangkan baca doa iftitah itu sudah menunjukkan kepada pembukaan. Maka membaca doa iftitah itu adalah sunat hayat di dalam solat. Solat apa ni? Semua solat. Solat fardu ke, solat sunat ke, memang disunatkan untuk kita baca doa iftitah. Kecuali yang tak sunat, solat jenazah saja. Solat jenazah tak disunatkan untuk baca doa iftitah. Baik. Itu yang seterusnya. Yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Baik. Seterusnya, disunatkan kepada kita lepas baca doa iftitah, kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca Fatihah, sebab Fatihah itu rukun, wajib. Sebelum kita baca Fatihah, kita sebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia panggil al-isti'azah. Jadi ini juga merupakan sunat, sunat hayat. Baik, lepas tu kita baca Fatihah. Fatihah itu rukun lah. Selepas baca Fatihah, disunatkan kepada kita untuk membaca ayat Al-Quran, mana-mana surah yang kita ingat. Contoh Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi disunatkan kepada kita untuk membaca surah atau ayat Quran selepas daripada kita membaca Fatihah. Baik. Habis lagi? Habislah ketika berdiri lepas kita baca surah. Kita pun nak rokok. Nak rokok itu merukulah. Yang sunatnya apa? Mengangkat tangan ketika mana kita nak rokok dan kita menyebut Allahu Akbar. Itu kedua-duanya adalah sunat hayat. Kita angkat tangan berbetulan dengan bahu dan kita sebut Allahu Akbar. Untuk kita rokok, maka sebut Allahu Akbar dan mengangkat tangan berbetulan bahu itu adalah sunat hayat. Sunat. Dan kita berrokok. Lepas kita mengangkat tangan Allahu Akbar, kita berrokok. Rokok itu adalah rukun lah. Dan bacaan dalam rokok sunat balik. Apa dia? Bacaan rokok? Subhana rabbiyal azim. Ataupun Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Disunatkan kita baca 3 kali. Jadi juga termasuk dalam perkara sunat. Rokok itu perbuatan fi'li itu wajib. Perbuatan rokok itu. Tetapi membaca tasbih di dalam rokok itu Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu adalah sunat. Dan sunat pula dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian kita i'tidal. I'tidal itu rukun. Tetapi bangun i'tidal dengan menyebut Sami Allahu liman hamidah.
dengan mengangkat kedua belah tangan kita berbetulan bahu. Jadi itu juga adalah sunat. Sunat. Dua-dua tu sunat. Sebut sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd sunat, dan juga mengangkat tangan berbetulan dengan bahu, itu juga sunat. Yang disebut sebagai sunat hayat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, habis yang untuk iktidangan, kemudian kita nak pergi sujud. Bila nak pergi sujud, maka disunatkan kepada kita bertakbir. Disebut sebagai takbir intiqalat. Allahu Akbar. Itu sunat. Adapun tak disunatkan mengangkat kedua belah tangan. Berbetulan bahu tak sunat ketika mana nak sujud. Itu tak sunat. Sunat sebut je Allahu Akbar. Kita pun turun sujud. Sujud itu rukun, wajib. Wajib. Cuma cara turun sujud itu sunat. Cara turun macam mana? Kita turun, kita meletakkan kedua lutut terlebih dahulu. Dua lutut terlebih dahulu, kemudian baru letak kedua telapak tangan, kemudian barulah letak dahi kita. Dengan merendahkan sikit supaya hidung kita juga kena lantai. Jadi maknanya itu adalah sunat. Sujud, perbuatan sujud itu rukun. Sujud atas 7 anggota, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan dan juga 1 dahi. Itu adalah rukun. Namun begitu cara yang berkaitan dengan sujud. Contoh kita nak turun mana? Nak turun tangan dulu ke? Nak turun lutut dulu ke? Ini sunat. Sunat. Maka disunatkan kepada kita untuk kita turun kaki dulu ataupun turun lutut dulu. Kemudian barulah kedua telapak tangan, barulah kita letak dahi kita. Dan disunatkan pula dahi itu rukun. Letak di atas lantai. Disunatkan kepada kita untuk merendahkan supaya hidung juga kena lantai. Hidung kena lantai itu adalah sunat. Jadi dalam satu perbuatan tu kita ada yang rukun, ada yang sunat. Begitu. Baik. Dan disunatkan seterusnya. Sunat dalam solat ni, sunat dalam sujud. Sunat dalam sujud ni apa? Iaitu dengan kita bertasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali kita bertasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan masa sujud juga kalau nak tambah lagi boleh. Iaitu Nabi kata fa'akthir fihi sujud. Fa'akthir fi doa. Memperbanyakkan doa. Kalau kita nak doa, masa sujud boleh. Boleh nak doa. Sebab dia termasuk dalam perkara-perkara yang disunatkan untuk berdoa. Di samping kita bertasbih dalam sujud. Cuma yang dilarang, kita baca Quran dalam sujud. Itu dilarang. Contoh ada orang, dia bagi petua. Dalam sujud ni bacalah surah Al-Ikhlas banyak 100 kali, dia kata. Itu salah, petua salah. Petua yang bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Sebab 2 tempat Nabi larang baca Quran. Ketika rokok dan ketika sujud. Sebab apa? Sebab waktu itu waktu tasbih. Bukan waktu baca Quran. Waktu itu waktu tasbih dan juga berdoa, terutama dalam sujud. Bukan untuk baca Quran. Untuk baca Quran waktu lain. Jadi kalau buat juga makruh. Jadi Nabi larang untuk kita membaca ayat Al-Quran di dalam rokok dan dalam sujud. Baik. Seterusnya kita lihat lagi apakah perkara-perkara sunat lagi selepas daripada kita dah sujud dan kita pun menyebut Allahu Akbar untuk duduk antara 2 sujud. Sebab duduk antara 2 sujud itu rukun. Tapi menyebut takbir tu Allahu Akbar, itu dia panggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni makna takbir berpindah lah. Pindah rukun daripada sujud, pindah kedua antara 2 sujud. Maka sebutan Allahu Akbar itu adalah sunat. Adalah sunat. Sebutan tu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi itu antara perkara. Baik, kita duduk antara 2 sujud sekarang ni. Okay? Bila kita duduk antara 2 sujud, apakah perkara sunat masa duduk antara 2 sujud? Duduk tu wajib. Tapi sunat dia apa? Sunatnya kita membaca tasbih.
Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu adalah bacaan dalam duduk antara dua sujud. Maka bacaan itu juga merupakan sunat. Sekiranya kita melakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tak baca apa-apa pun tak apa, solat kita tetap sah. Cuma tak dapat pahala sunat. Okey. Kemudian kita sujud semula Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar itu dipanggil takbir intiqalat. Itu juga merupakan perkara sunat. Dan sujud macam biasalah kita dah sebut dah tadi tentang bagaimana perkara sunat dalam sujud. Baik. Seterusnya kita pun naik ke rakaat yang kedua. Naik rakaat kedua dengan sebut Allahu Akbar. Sebut itu adalah sunat juga, sunat hayat. Allahu Akbar, kita pun naik rakaat kedua tanpa mengangkat kedua belah tangan berbetulan bahu. Tanpa, makna tak perlu angkat tangan. Sunat tak angkat tangan, berbetulan bahu. Sebut Allahu Akbar saja, Allahu Akbar saja. Tak perlu angkat tangan berbetulan bahu ketika naik rakaat kedua. Kan? Kalau kita buat macam tu juga, angkat tangan juga, maka makruh. Sebab dia berlawanan dengan perkara yang sunat. Baik. Jadi, seterusnya, kita berada pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua macam biasalah saya sebut tadi. Kita baca A'udzubillah dulu sebelum baca Fatihah. A'udzubillah itulah sunat. Kemudian baca Fatihah lah. Kemudian baca surah. Juga sunat. Baca surah selepas daripada baca Fatihah. Kemudian sekali lagi kita bertakbir untuk rukuk Allahu Akbar sambil mengangkat kedua belah tangan. Jadi angkat kedua belah tangan itu pun adalah sunat. Angkat kedua belah tangan sunat dan sebut Allahu Akbar itu juga adalah sunat ketika mana kita nak rukuk. Dan kita membaca tasbih yang biasa, baca tasbih. Kemudian seterusnya kita i'tidal macam biasa juga tadi, kita sebut tadi kan. Kemudian macam itulah seterusnya sampailah kita sampailah kita duduk tahiyat awal. Kita nak cerita tahiyat awal pula. Tak duduk tahiyat awal itu, untuk membaca tahiyat awal itu sunat abad. Beza. Tadi semua kita nak cerita sunat hayat kan. Tapi kali ini adalah sunat abad. Sunat abad ni, contohnya tahiyat awal ni, dia bukan wajib, dia sunat abad. Kalau tinggal pun dia tetap sah semayang. Solat tetap sah. Cumanya, dia tak melakukan perkara sunat lah. Sunat yang dituntut. Sunat abad ni. Jadi, maknanya kita disunatkan untuk melakukan sunat abad tersebut. Dengan kita baca tahiyat awal. Dan juga berselawat pada Nabi pada tahiyat awal. Sekiranya kita meninggalkan tahiyat awal. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Biasanya terlupa lah. Ataupun baca tahiyat awal separuh, tertinggal selawat pada tahiyat awal. Maka pada ketika itu, disunatkan kepada kita untuk sujud sahwi. Disunatkan pada kita untuk sujud sahwi apabila kita meninggalkan tahiyat awal. Sebab apa? Sebab tahiyat awal itu adalah sunat abad. Begitu juga selawat pada Nabi pada tahiyat awal itu adalah sunat abad. Jadi bila kita tinggal, kita dituntut atau disunatkan pula untuk sujud sahwi. Bagaimana dengan orang yang tak sujud sahwi? Bagaimana pula? Sah tak solat dia? Sebagaimana kita ulang banyak kali, bahawa solatnya tetap sah. Walaupun dia tak sujud sahwi. Cuma dia rugilah. Dia tak dapat pahala lah. Pahala tambahan tu. Sebab apa? Sebab tahiyat awal tu antara sunat yang penting. Jadi kalau kamu tertinggal, contohnya, coverlah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni nak buat bila? Sujud sahwi ni kita cover waktu bila? Waktu sebelum kita bagi salam. Itu waktu untuk sujud sahwi. Maknanya selepas kita membaca
membaca tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam, kita sujud 2 kali. Sujud sekali, kita baca subhana man la yanam wa la yasum. Kalau ingatlah, kalau tak ingat baca subhana Allah, tak apa. Kemudian duduk atau duduk sujud, sujud sekali lagi, baca subhana bil a'la ataupun subhana man la yanam wa la yasum. Lepas kita bangun daripada sujud yang kedua, terus kita bagi salam. Itu sujud sahwi. Maknanya 2 kali sujud sebelum kita bagi salam. Baik. Berbalik kepada persoalan kita, iaitu berkaitan dengan duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal dan juga membaca selawat Nabi pada tahiyat awal. Ia merupakan perkara sunat abad. Dan begitu juga sunat abad ni ialah baca doa qunut pagi tadi subuh. Subuh tadi. Baca doa qunut. Kalau kita tertinggal doa qunut, maka begitu juga disunatkan kepada kita untuk sujud sahwi sebelum kita bagi salam. Baik, itu antara perkara-perkara yang perlu penjelasan. Sunat abad. Baik. Jadi, begitu. Dan disunatkan kepada kita untuk, contohnya, selepas daripada tahiyat akhir. Tadi tahiyat awal kan? Ada tahiyat awal. Tahiyat awal ni, bila mana kita bangun daripada tahiyat awal untuk rakaat yang ketiga, maka disunatkan kepada kita bukan sekadar sebut Allahu Akbar, tetapi disunatkan kepada kita untuk mengangkat tangan. Bangun daripada tahiyat awal untuk naik rakaat yang ketiga, disunatkan kepada kita untuk bukan sekadar sebut Allahu Akbar. Dalam masa yang sama, disunatkan kepada kita untuk mengangkat tangan berbetulan dengan bahu kita. Ketika mana kita bertakbir untuk rakaat yang ketiga. Baik, rakaat ketiga macam biasalah, saya pernah ulanglah. Rakaat ketiga, rakaat keempat, last sekali kita duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu rukun. Rukun. Kemudian baca tahiyat itu rukun. Selawat Nabi pada tahiyat akhir itu rukun. Kemudian selawat Ibrahimiyah. Selawat kepada keluarga Nabi dan juga kepada keluarga Nabi dan juga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu adalah termasuk dalam perkara sunat juga yang perlu sunat yang perlu dilaksanakan. Yang wajib dekat apa? Dekat Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Itu saja yang wajib. Baik. Dan lepas kita baca tahiyat ni, fil alamin innaka hamidun majid, disunatkan pula untuk kita baca doa. Ini sunat lagi. Untuk kita baca doa. Doa apa kita nak baca? Doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang sunat kita baca sebelum kita bagi salam masa tahiyat akhir. Itu sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Jadi, ingat kalau boleh kita jangan tinggal doa ni. Sebab Nabi berpesan dan juga sahabat-sahabat Nabi pun sangat-sangat mengambil berat dan juga para alim ulama juga sangat mengambil berat terhadap doa ini. Doa yang kita baca sebelum kita bagi salam. Itu hadis berdasarkan hadis yang sahih. Iaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa dia. Iaitu Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung denganmu, min azabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan aku juga berlindung daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah semasa hidup dan semasa mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung ya Allah denganmu daripada fitnah dajjal. Jadi itu antara perkara-perkara sunat yang perlu kita lakukan sepanjang dalam sunat kita. Jadi kalau kita lihat ni, sunat ni lebih banyak daripada yang wajib kan? Lebih banyak, terutama dari sudut bacaan-bacaan yang perlu
dilakukan. Kemudian kita bagi salam. Salam yang pertama itu adalah wajib. Salam yang kedua itu adalah sunat. Salam tu pun sunat juga yang kedua. Yang pertama wajib. Yang kedua kita sunat. Dan sunat kalau solat berjemaah ni dia tunggu bagi imam memberi salam kedua-duanya sekali, ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri, barulah sebagai makmum kita bagi salam. Begitu dia punya peraturan dan proper dia begitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah rangkuman secara keseluruhan dalam pelakuan solat kita. Saya ambil hanya perkara-perkara sunat untuk kita fahami. Sekali lagi kita sebut bahawa perkara sunat itu perkara yang tidak membatalkan solat kalau tak buat, tetapi kalau buat dapat pahala, dia lebih pelengkap kepada pelaksanaan solat kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Sekarang saya buka sesi yang kedua. Sesi soal jawab. Dipersilakan. Okey, silakan untuk bertanya soalan. Okey, Puan Miss Lia nak bertanya soalan, silakan. Maafkan saya Ustaz, boleh tak kita bacakan doa yang dilindungi dari siksa kubur, neraka jahanam dan dilindungi dari fitnah kehidupan dan kematian semua tu, dan juga fitnah Dajjal dalam bahasa Malaysia tetapi tanpa melafazkannya? Baik. Kalau kita nak membaca doa dalam bahasa selain daripada Arab, boleh tetapi dalam hati. Ya, tanpa melafazkan. Namun begitu, sebaik mungkin, seafdal mungkin kita menghafal doa yang dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi. Tak banyak pun. Mungkin kali pertama kita masa susah hafal. Tapi kita beramal pula, kita baca lagi. Lama-lama boleh jadi amalan. Memang dia akan lekat lah. Dia tak akan lupa. Jadi afdalnya kita baca doa yang dalam bahasa Arab. Okey, terima kasih Ustaz. Dalam usaha untuk menghafal tu, tapi kita baca dalam bahasa Malaysia. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Saya nak bertanya Ustaz tentang duduk atas kerusi. Saya boleh berdiri Ustaz. Saya semayang pun semua boleh berdiri. Cuma saya tak boleh lipat kaki saya masa sujud saja Ustaz. Saya terpaksa, lepas tu saya duduk atas kursi, saya sujud. Atas angin dia katakan. Macam mana tu Ustaz? Selalu saya buat macam tu lah. Pasal saya memang tak boleh lipat kaki. Saya cuba nak lipat kaki tapi tak boleh Ustaz. Saya sakit, kaki lutut semua sakit. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Baik. Oleh kerana boleh berdiri, maka wajib solat berdiri. Okey, itu yang pertama. Wajib solat berdiri. Persoalan sekarang nak turun tak boleh. Baik. Turun tak boleh itu maknanya boleh sujud ataupun tidak. Kalau kita boleh turun sujud ke bawah, cuma nak duduk sahaja tak boleh, maka kita kena sujud di atas lantai dan kita duduk atas kursi. Cara dia. Sebab kita boleh sujud, cuma kita nak lipat kaki tak boleh. Nak duduk tak boleh lah. Lipat kaki tak boleh. Jadi kita sujud, lepas sujud kita tolak, kita duduk atas kursi. Itu. Kalau kita mampu sujud. Tetapi kalau dalam keadaan memang kita tak mampu. Bila mana kita berdiri boleh, tapi kita nak sujud memang tak boleh. Nak turun tu tak boleh. Menyebabkan sakit kaki kita. Maka pada ketika itu barulah kita boleh duduk atas kursi. Kita sujud pada atas kursi. Sujud atas kursi, sujud atas angin lah. Maksudnya. Itu mengikut kemampuan lah. Maknanya dah tak boleh nak sujud macam biasa. Maka kita sujud sebagaimana sujud atas angin tadi lah. Ketika duduk atas kursi. Wallahualam. Okey, baik. Seterusnya daripada Ummu Arif. Silakan bertanya, Ummu Arif. Okey, salah tekan ke? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz bertanya. Mungkin Ustaz boleh terangkan kedudukan kedua tapak tangan ketika kita sujud. Okey, syukran jazilan. Kedua tapak tangan kita ketika mana kita sujud tidak disyaratkan untuk tidak berlapis.
Berlapik tak apa, pakai sarung tangan tak apa. Sebab kadang-kadang orang confuse dengan dahi. Dahi memang kena buka, tak boleh berlapik. Kalau dahi ni tak boleh tutup dengan telekung, tak boleh tutup dengan kopiah, itu dahi sahaja. Adapun tangan tidak ada masalah. Kan? Jadi macam mana cara meletakkan tangan kita? Sebagaimana kita takbir, kalau kita berdiri takbir kan kita meletakkan tangan antara kedua bahu. Begitu juga ketika kita sujud, kita letak tangan kita seumpama itu. Tapak tangan diletakkan di atas lantai dan kita punya siku diangkatkan sedikit. Jangan kita letakkan siku kita di atas lantai. Sebab kalau letak tangan dan siku atas lantai jadi makruh. Sebab seolah anjing berehat. Itu. Jadi kita kena angkat siku sikit. Bagi orang lelaki diangkat secara terbuka. Bagi orang perempuan diangkat secara tertutup. Mana tutup tu bagaimana? Dia merapatkan ke ke badan dia lah. Itu angkat tu dan merapatkan ke badan. Itu bagi orang perempuan lah. Bagi orang lelaki dia dibuka. Begitu keadaan. Maknanya Ustaz yang masa kita letak tapak tangan sujud tu, kan dia punya siku tu kena dekat dia punya paha kan macam mana Ustaz kalau perempuan? Kalau perempuan dia angkat sikit, angkat paha dia lah. Dia Kat paha kan? Rapat kan? dia rapatkan. Kalau Aha. lelaki dia buka. Betul. Mana ada beza kat situ. Kalau kita tak buat macam, kalau kita buka sikit pun tak apa ke Ustaz? Kalau kita buka sikit. Macam Tak apa. Ustaz, macam lelaki buat lah, boleh ya? Boleh Dia pilihan lah tu. Oh, pilihan. Okey, baik. Seterusnya soalan daripada Puan Samihah. Silakan Puan Samihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, kadang masa tu kan kita dah sampai penghujung masa baru sempat solat disebabkan masalah tertentu lah. Jadi yang mana lebih baik kita baca yang wajib saja dan sempat habis elok penghujung waktu, ataupun kita baca dengan lengkap dengan sunat dan sebagainya dengan lengkap, tapi mungkin by the time bagi salam tu dah lebih 5 minit ke apa ke, selepas dah masuk waktu baru dah. Yang mana lebih baik? Terima kasih. Baik, kalau kita berada di penghujung waktu, maknanya waktu dah nak habis, maka pada ketika itu kita hanya mengambil yang rukun saja, yang wajib saja. Asalkan masih berada dalam waktu, itu lebih utama. Itu lebih utama bila mana kita solat dalam waktu. Sebab solat itu dia ada waktu yang dikhususkan. Daripada kita membaca sunat sampai terkeluar waktu. Terkeluar waktu solat. Maka dengan sebab itu, kalau langkah yang kritikal seumpama itu, kita hanya membaca yang wajib saja, yang rukun saja. Yang sunat tak apa kita tinggalkan. Allahuakbar. Okey, seterusnya. Rusna ini. Silakan Rusna ni. Ustaz, kalau kita baca sebelum tahiyat akhir tu kita baca Assalamualaikum tu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban tu boleh tak Ustaz? Sebelum kita cakap Assalamualaikum tu. Ya, dia apa-apa doa pun boleh sebenarnya. Tetapi kalau mengikut yang ada dalam hadis Nabi SAW, antaranya yang Nabi ajar pada kita baca Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu biminni antal muqaddimu anta muakhir la anta. Lepas tu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lepas tu kita beri salam. Itu doa yang warid lah daripada hadis Nabi SAW. Adapun kalau kita nak tambah lagi dengan doa lain, maka boleh, tidak ada masalah. Ustaz, tapi kalau memadai dengan doa yang Nabi ajar pun cukup. Ustaz, saya nak tanya satu lagi. Kadang-kadang bila baca Fatihah tu Ustaz, dia kata, aku ni dah baca Fatihah ke belum? Kita baca sekali lagi. Boleh ke Ustaz? Sampai 2 kali baca Fatihah. Baik, kadang-kadang ini berlaku kepada orang was-was. Jadi kita jangan lazim macam tu. Kalau kita tahu kita ni was-was, kita jangan duk ikut. Jangan duk ikut perasaan tersebut. Biasanya kalau sekali-sekala berlaku tu okeylah, maknanya betul lah kita confuse, kita baca semula, tidak ada masalah. Tetapi kalau selalu berlaku, itu kita menyakit was-was. Jadi kita jangan layan, kita abaikan. Kalau tidak, memberi masalah kepada kita. Tu Ustaz kata kita dah baca lah cakap macam tu Ustaz. Kalau kita was-was macam tu.
Kita ingat kita baca dah lah. Tak perlu layan orang was tu. Bukan, kita takut kita betul-betul tak baca Ustaz. Kalau kita tak baca, kita baca lah. Oh, macam kita Saya baca. kata kalau berlaku sekali sekala tu, apa kemungkinan lah kita tak baca kan. Sebab tu kita baca. Tapi kalau berlaku selalu ni was-was lah tu. Bermakna kita kata kita dah baca je. Boleh kan Ustaz ya? Boleh. Orang was-was ni jangan layan. Kita ingat kita baca sudah lah. Okay Ustaz, terima kasih Ustaz. Seterusnya Puan Nur Arida, silakan Puan Nur Arida. Assalamualaikum Ustaz. Bagi yang sembahyang duduk atas kursi sebab tak boleh lipat lutut tu kan, dia boleh berdiri, tapi kalau tak boleh berdiri lama, hanya baca Fatihah saja yang berdiri, ialah takbiratul ihram dan Fatihah, boleh Ustaz? Masa nak nak rukuk tu dia terus duduk atas kursi. Ya. Bagi orang yang tak boleh berdiri lama, dia boleh berdiri sekadar mana yang boleh. Sekurang-kurangnya dia berdiri semasa membaca rukun qauli, iaitu takbiratul ihram dan juga bacaan Fatihah. Itu sekurang-kurangnya. Bila mana dia boleh baca yang tu, apa tu dia duduklah sebab dia tak larat, maka dibenarkan ya. Bagi sembahyang Ustaz, dia boleh terus duduk je kan Ustaz? Kalau solat sunat, sebagaimana saya sebut hadis yang pertama tadi, dia boleh duduk terus tanpa berdiri pun tak apa, tapi pahala kurang sikit lah. Sebab apa? Sebab dia mampu berdiri tapi dia tak nak berdiri. Itu bagi solat sunat begitu. Okey, terima kasih Ustaz. Soalan daripada Puan Rosni, Assalamualaikum sekalian, kita ingin buat solat sunat selepas waktu isyak 4 rakaat dengan 1 salam. Tapi kita dah terniat 2 rakaat di awalnya, bila rakaat ketiga baru kita perasan. Bolehkah kita teruskan dengan solat sunat isyak 4 rakaat tadi? Baik. Dia berdasarkan kepada niat. Sebab tu saya sebut banyak kali dalam kuliah kita ini bahawa Salatul lail masna. Solat malam ni 2 rakaat itu yang lebih utama. Jadi tak perlu kita buat 4 rakaat terus. 1 salam walaupun boleh, tetapi kita ambil yang lebih afdal. Maka dengan sebab itu selepas daripada ini tak perlu fikir dah nak buat 4 rakaat terus. Kita buat 2 rakaat begitu. Allahu a'lam. Soalan seterusnya daripada Puan Hadijah, berapa kali kita nak angkat tangan bertakbir? Berapa kali nak angkat tangan bertakbir? Berapa kali? Dia tanya berapa kali kita nak angkat tangan bertakbir. Maksudnya angkat tangan. Sunatkan tempat yang kita sunat angkat tangan. Dia ada empat tempat sunat kita angkat tangan ketika bertakbir. Iaitu pertama ketika takbiratul ihram, sunat kita angkat tangan berbetulan bahu. Yang kedua ketika kita nak rokok, sunat kita angkat tangan berbetulan bahu. Yang ketiga ketika mana kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah tu, kita sunat juga kita angkat tangan. Dan yang keempat, setelah kita bangun daripada tahiyat awal naik ke rakaat yang ketiga, juga sunat kita angkat tangan. So ada 4 tempat itu sahaja yang disunatkan untuk kita angkat tangan. Soalan seterusnya daripada Badri. Dalam sunat sebelum subuh, saya tak sengaja terbaca doa qunut. Mohon komen. Baik, dalam solat sunat sebelum subuh, tiba-tiba dia terbaca doa qunut, maka dia tidak menjejaskan solat dia sebab itu merupakan doa. Doa ni tidak ada masalah untuk dibaca sama ada solat fardu maupun solat sunat. Maka dia baca doa qunut dalam solat sunat, maka solatnya tetap sah. Dia dapat pahala bacaan doa. Maka tidak ada masalah. Seterusnya soalan daripada Nur Kamaria. Sekarang ni kita masih nampak ada segelintir solat memakai mask, pakai topeng muka tu. Adakah ia boleh atau ia dibolehkan ada sesuatu sebab? Contohnya dia batuk ke atau demam ke sesemua, tak kisahlah. Boleh ke Ustaz? Baik, memakai mask itu kalau kerana keperluan diharuskan. Contohnya untuk faktor-faktor kesihatan. Macam sekarang ni kan, kalau orang sesemua batuk lagilah, orang takut COVID dan sebagainya. Kalau tambah-tambah solat Jumaat kan, maka dengan sebab itu dia memakainya untuk faktor keselamatan, faktor kesihatan, maka diharuskan, dibenarkan. Tetapi kalau saja-saja nak pakai saja, itu adalah makruh. Dia lebih elok dibukalah daripada pakai. Sebab nak menjaga bacaan-bacaan kita supaya baca dengan lebih tepat. Begitu.
Seterusnya Puan Tusmira, silakan. Saya bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ni kat dalam sujud tu, setiap sujud tu kita boleh berdoa Ustaz, ataupun sujud terakhir saja. Dia kalaulah kita nak berdoa pada setiap sujud pun boleh. Tidak ada masalah. Namun begitu, kalau kita bersujud atau berdoa pada sujud terakhir pun boleh. Jadi, asalkan dalam sujud kita nak berdoa boleh. Tapi, waktu kita solat bersendirian. Adapun solat sendirilah. Adapun ketika solat berjemaah, solat fardu berjemaah, itu tidak disunatkan untuk kita berdoa. Itu Sebab apa? Sebab ikut imam. kita ikut imam. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya. Terusnya Puan Rasida, silakan Puan Rasida. Assalamualaikum Ustaz. Saya minta maaf ni nak tanya tentang wuduk. Saya tahu lupa nak tanya. Ada pendapat mengatakan contoh ya, kita sebelum solat tu kita siang ikan yang bersisik kan. Lepas tu kita cuci elok-elok, kita pun berwuduk. Lepas tu bila kita nak semayang, kita tengok ada sisik terlekat dekat tangan kita. Lepas tu pendapat dia mengatakan kita tak perlu ulang daripada muka apa semua tu, kita cuma cuci yang kita rasa tak kena air sembahyang tadi. Kalau contoh sisik tu kat tangan kiri, kita basuh kiri je 3 kali. Macam tu ke Ustaz? Terima kasih. Baik. Sebenarnya wuduknya itu tidak sah. Sebab apa wuduk tidak sah? Sebab berlakunya air yang tak kena. Okey. Jadi kalau dia nak ulang wuduk, apakah dia memadai untuk dia basuh tangan saja? Dia tak memadai. Sebab wuduk ni dia kena ikut tertib. Jadi lepas basuh tangan kena buat apa? Kan? Maknanya tangan dia tak settle. Bila tangan tak settle, okey, basuh muka tak apa. Boleh dia tak basuh muka dah sebab dia basuh muka dah. Tapi tangan tu tak sah. Jadi dia kena basuh tangan dan yang selepas pada tangan. Kepala, kaki, dia kena buat juga. Dia kena buat juga. Maka dengan sebab itu, kecuali lah kalau kaki dia saja ya. Kalau kaki dia saja ada sisik, barulah dia pergi basuh kaki saja. Untuk melengkapkan wuduk, sebab kaki dia last dah. Tapi kalaulah benda itu berlaku kat tangan, maka dia bukan sekadar kena basuh tangan, dia kena sapu kepala dan dia kena basuh kaki. Itu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Lagi satu Ustaz, contoh kita tengah berwuduk, contoh tak habis lagi. Lepas tu ada orang datang ke apa-apa emergency ke apa ke, kita berhenti, kita attend hal tu, lepas tu kita sambung je, kita tak ulang balik semula. Boleh ke Ustaz? Baik. Berwuduk sunat untuk kita berturut-turut. Maknanya perhabis semua. Itu sunat. Tetapi kalau kita tak habis, kita sambung, dibenarkan. Boleh, dibolehkan. Contoh tadilah, kita tengah ambil basuh muka je, atau dah basuh tangan dah, tiba-tiba dengar air bunyi, bunyi. Kita pun pergi tutup air, tengok anak pula duk merangkak, kita angkat anak letak tempat dia, kan? Tengok orang bagi salam, kita jemput orang masuk dalam rumah, kan? Barulah kita pergi sambung sapu kepala dan basuh kaki. Dibolehkan. Seterusnya Puan Hamisah. Ustaz, saya minta ulang doa yang tadi tu Ustaz. Doa apa? Doa sebelum kita bagi salam tu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Boleh? Laju Ustaz, nanti Tak apa Puan, nanti saya share dekat grup boleh? Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan Hamisah. Okey, seterusnya Puan Halim, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya tentang saya nak turun sujud. Biasanya kalau kita nak turun sujud tu kita kena turun kaki dulu kan, lutut dulu. Ya. Nak turun lutut ni dulu, kaki ni dulu sebab sakit. Jadi saya terpaksa tampung dengan tangan dulu, baru saya turun kaki dan sujud. Boleh ke Ustaz? Boleh. Macam saya sebut tadi bahawa
Kalau ikut sunatnya, kita turun lutut dulu, baru kita turun tangan dulu. Itu yang sunat bagi yang mampu lah. Bagi yang tak mampu, memang tak boleh lah nak turun kaki sujud lutut dulu sebab dia sakit. Maka dia boleh turun tangan dulu, ditampung dengan tangan, baru letak lutut. Boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Seterusnya soalan daripada Puan Azmah. Bagaimana jika kita terlupa baca tahiyat awal pada rakaat kedua? Terus bangun ke rakaat ketiga, kemudian baru tersedar belum baca tahiyat awal dalam rakaat kedua tu tadi. Baik, kita bila mana kita terlupa tahiyat awal, kita dah bangun rakaat kedua, kita tak boleh patah balik untuk duduk untuk tahiyat awal. Kalau kita patah balik, solat kita batal sebab kita sudah berada pada rukun. Duduk rakaat yang ketiga tu rukun, berdiri tu rukun. Jadi kita hanya perlu sujud sahwi nanti. Tak apalah, kita dah tinggal dah lupa dah tahiyat awal tu. Nanti sebelum kita bagi salam, disunatkan kepada kita untuk sujud sahwi bagi menampung tahiyat awal yang kita terlupa tadi. Adapun terlupa juga nak sujud sahwi, maka tidak ada masalah. Solatnya tetap sah sebab dia meninggalkan sunat, bukan meninggalkan yang wajib. Daripada Puan Kalsum, doa selepas tahiyat akhir sebelum salam perlu dilafaz atau hanya doa dalam hati sahaja? Doa lepas tahiyat akhir sebelum salam tu, baca secara berlafaz lah. Yang kita sebut tadi. Macam yang saya baca tadi tu, itu baca secara berlafaz, bukan baca dalam hati. Kecuali kalau doa dalam bahasa Melayu, itulah barulah baca dalam hati. Okey. Seterusnya, mohon pencerahan semula tentang cara solat sunat qabliyah dan ba'diyah dalam jamak qasar, zuhur dan asar ketika bermusafir. Bagi mereka yang nak tunaikan solat qabliyah dan ba'diyah semasa solat jamak dan qasar, dia begini. Katakan jamak takdim, okey, jamak takdim zuhur dan asar pada waktu zuhur. Lalu dia akan tunaikan qabliyah zuhur 2 rakaat. Lepas pada tu dia tunaikan fardu zuhur. Lepas dia tunaikan fardu zuhur, dia kena tunaikan fardu asar. Sebab waktu fardu zuhur dan asar tak boleh berpisah. Sebab dia jamak takdim. Lepas fardu asar, barulah dia buat ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur. Dan lepas pada tu qabliyah asar. Begitu. Seterusnya soalan pada Pak Badr ya. Jika terdetik dalam hati itu untuk melakukan sesuatu selepas solat, adakah batal solat yang sedang dilakukan? Solat tak batal, cumanya dia menghilangkan khusyuk, menghilangkan pahala. Apabila kita memikirkan sesuatu yang lain, ketika mana dalam solat kita fikir lepas ni nak buat ni, lepas ni nak buat ni. Memanglah dia tak batal solat. Tetapi dia menyebabkan kita hilang khusyuk. Bila hilang khusyuk, menyebabkan kurangnya pahala solat kita. Ada lagi soalan Ustaz daripada saya ada terdengar daripada Ustaz yang mengatakan macam ni. Kalau seseorang itu ada masalah berfikiran kusut, kan dia ada masalah, maka dia tidak dibenarkan untuk solat. Betul ke macam tu Ustaz? Pemikiran macam tu? Saya confused. Bukan confused, saya nak tanya. Seseorang yang berfikiran kusut, lagilah dia nak solat. Sebab patutnya. bantuan daripada Allah Ta'ala untuk memberi ketenangan. Sebab solat itu memberi ketenangan kepada jiwa sebenarnya. Maka dengan sebab itu, bila dia berfikiran kusut, dia ambil wudu, solat 2 rakaat. Walaupun solat sunat mutlak dia bagi. Solat saja. Kan, bahkan para ulama dulu, nak tulis kitab pun, nak tulis kitab pun, dia akan solat 2 rakaat. Nak ambil keberkatan, nak ambil supaya Allah memberi bantuan. Maka solat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat. Maka janganlah lagi kusut, lagi tinggal solat, lagi tak solat, lagi bertambah kusut lah sebenarnya. Betul. Itulah yang saya dengar tu yang pelik sangat. Okey, tak apa. Saya harap yang paling jemaah kat sini yang mendengar tu sila ambil note lah kat sini kan. Jangan semena-menanya kita tinggalkan solat. Walaupun solat sunat sekalipun kita digalakkan untuk buat, apatah lagi solat fardu. Okey, seterusnya saya tengok kat sini soalan nak bertanya Puan Zainab Yatim, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Anak saya sakit kakinya, dia tak boleh bangun. Cara berwuduk tu bertayamum ke Ustaz? Dia tak boleh bangun, maka
Operate. Kena minta bantuan orang lain untuk tolong ambilkan wuduk untuk dia. Oh. Kalau nak makan pun mesti orang bantu, betul tak? Sebab dia nak bangun tak boleh. Jadi kalau makan orang bantu, takkan wuduk tu orang tak boleh bantu. Okay, terima kasih. Okey, seterusnya pada Nurani. Silakan bertanya. Nurani. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, lepas kita turun bagi salam, kita baca doa Dajjal tu kan. Lepas tu saya sambung dengan satu ayat, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala tatik. Boleh ke Ustaz? Itu Terima kasih. doa, itu bukan ayat tu doa. Boleh tapi kena baca kena bagi betul. Sebab baca tu nampak macam pelak sikit. Jadi baca dengan lebih tepatlah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Begitu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Boleh. Terima kasih Ustaz. Boleh dibaca, ya. Okey. Dan terusnya Puan Fauzia, silakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, jika kita dah ada wuduk, dalam perjalanan yang tak ada kita nampak tempat untuk solat, boleh ke kita terus solat dalam kereta? Terima kasih Ustaz. Innama ju'ilatil ardu masjidah. Dijadikan semua muka bumi ni tempat sujud. Jadi maknanya walau tidak ada surau, tak ada masjid, kita kena berhenti di tepi jalan, atas rumput pun kita boleh solat. Tak boleh kita solat atas kereta. Sebab dia solat fardu. Nabi SAW ketika mana Nabi naik kenderaan, Nabi naik tunggangan, solat fardu Nabi akan berhenti turun. Tepi jalan pun tepi jalan lah. Kecuali solat sunat. Solat sunat tak apa. Kalau kita solat duduk atas kereta. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Dan soalan dekat sini saya nak daripada Puan Salinah. Jika kita terlelap sekejap ketika dalam solat, kemudian tersedar dan teruskan solat, sah ke solat kita? Kalau kita terlelap menyebabkan hilang akal kita pada waktu itu, maka tidak sah solat kita. Tidak sah. Kerana kita lena. Kita tak tahu apa yang berlaku. Walaupun sekejap, kita tak tahu apa yang berlaku pada kita waktu itu. Okey. Seterusnya yang lain-lain soalan? Ada yang nak bertanya, silakan. Tak ada lah tu. Okey. Saya rasa dah tak ada lah. Assalamualaikum. Ada lagi? Okey, silakan. Ada soalan tadi. Jadi kalau misalnya terlelap, solat tak sah kan Ustaz? Jadi kena ambil wudu balik ke ataupun boleh solat semula? Ambil wuduk semula. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Okey, mengenai soalan daripada Pak Azizah mengenai angkat tangan tu 4 kali sahaja sepanjang solat atau setiap rakaat? Setiap perbuatan yang kita lakukan lah. Masa rokok ada berapa kali? Setiap kali rokok lah. Tapi kalau bangun daripada tahiyat awal sekali je lah. Tapi ketika i'tidal dan rokok, setiap kali, setiap rakaat lah. Okey, seterusnya Puan Sapiah nak tanya, silakan Puan Sapiah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Semayang subuh, lupa doa kunut. Doa kunut, tak apa. Kita sujud. Belum sujud lah, turun. Lepas tu teringat, kita naik balik, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Lepas kita sujud, kalau kita naik balik, batal solat kita. Jangan naik balik. Dah sujud, teruskan je lah. Dah sujud sahwi nanti. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, soalan lagi siapa nak bertanya tu? Puan Norfah. Puan Norfah, silakan. Salah tekan. Okey, Puan Nur Hasimah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Okey. Sorry nak jadikan soalan yang terakhir kot. Yes, betul-betul nak jadikan soalan terakhir. Baik. Terus. Okey, teruskan. Silakan. Yang nak bertanya tadi. Okey, saya tanya pasal solat sunat isyraq. Okey, setengah pendapat kata kita tak perlu buat solat sunat isyraq tu, terus duha je. Betul ke Ustaz?
perkara itu khilaf sama ada isyraq itu sebahagian daripada duha ataupun tidak. Jadi dari sunat memang sunat untuk kita tunaikan solat. Jadi tak ada masalah sama ada kita nak naik duha atau nak naik isyraq. Mana-mana pun tak apa. Oh, okey. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey. Okay, terima kasih kepada yang bertanya dan Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Jazakallah khair buat Fadil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki atas pencerahan dan perkongsian ilmu ini, dan umumnya melakukan amalan solat sunat ni dapat menambahkan kesempurnaan dan menampung kekurangan solat fardu, meningkatkan keimanan dan meningkatkan dirinya kepada Allah SWT, dan semoga sedikit sebanyak membantu memberikan penjelasan dan kefahaman buat kita semua. Dan terima kasih kepada pelajar sekalian yang duduk bersama-sama pada pagi ini. Seterusnya kita ada lagi slot pada pukul 9.30 sama-sama dengan Ustaz Muhammad Hafiz berkenaan dengan sunnah-sunnah yang dilupakan. Dan seterusnya pukul 9.30 ya. Stay di sini dan link yang sama. Sorry Non, Ya? 9.20 Non, 9.20 pula. Pukul 9.30 Kak Sabah. Okey, baik, tak lama lagi tu. Okey, 5 minit lagi. Okey, baik Ustaz, kita tutup dulu. Tangguhkan dengan kafaratul majlis dan solat. Silakan Ustaz. Buat saya kita tutup dulu dengan bacaan surah Al-Asr dan Okey. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.